Hai semua, okey, kali ni saya nak share resepi kacang pul, resepi KP gitu. Okey, so bahan-bahan yang diperlukan adalah satu tin kacang panggang ataupun baked beans, satu tin kidney bean, 400 gram daging cincang, satu biji bawang besar yang dipotong halus, 3 ulas bawang putih yang ditumbuk, 1 sudu besar serbuk lada hitam, 3 sudu besar serbuk kari, 2 sudu besar serbuk ketumbar, 3 sudu besar ghee atau minyak sapi, garam secukup rasa, 2 sudu besar gula, air secukupnya. Dan manakala bahan-bahan lain yang diperlukan untuk kemudian nanti adalah beberapa biji telur, setengah biji bawang besar yang dipotong dadu, beberapa biji limau kasturi dibelah dua, sedikit daun ketumbar, sedikit cili hijau dan juga sebuku roti. Okey, jom kita start. So mula-mula panaskan periuk. Dan tuangkan minyak sapi atau ghee ni dan biarkan ia cair dan panas. Ghee atau minyak sapi ni boleh gunakan apa-apa brand, tapi yang paling selalu saya guna adalah brand QBB. Right? So bila minyak sapi dah panas, jadi masukkan bawang merah. Kita akan sautekan bawang merah dan juga masukkan bawang putih. Tumiskan kedua-dua bawang ni, kedua-duanya sehingga naik bau. Bila bawang dah layu, masukkan serbuk kari, dan juga masukkan serbuk ketumbar. Seterusnya masukkan juga serbuk lada hitam. Dan kacaukan kesemuanya. Masukkan sedikit air sebab dia terlalu kering, jadi kita masukkan sedikit air. Biarkan rempah ni masak sehingga pecah minyak. Seterusnya masukkan daging cincang. Kalau ada daging cincang brand Ramly tu, lagi senang guna yang tu lah. Tapi kalau dekat kawasan saya ni susah nak dapat daging cincang Ramly, jadi saya gunakan daging lembu biasa. Saya rebus dulu sampai dia empuk dan kemudian saya blendkan saja dalam blender supaya dia jadi hancur macam ni. Jadi kita kacaukan supaya rempah tu meresap dekat daging biar dia sebati. Setelah sebati, kita akan masukkan pula kacang. Baked bean ni dulu. Dan juga kacang merah ni. Setengah orang ada yang siap blendkan kacang ni, tapi saya suka dia chunky sedikit, berketul-ketul sedikit tu. Sebab bila masak lama-lama, kacang ni pun dia akan pecah dan akan hancur. Kacaukan. Seterusnya masukkan pula air. Kacau lagi sehingga dia sebati. Bila tengok macam ni, jangan risau sebab kacang-kacang ni dia akan serap air dan kuah nanti dia akan automatically memekat. Jadi kalau terlalu pekat tu boleh tambahkan lagi air ikut kepekatan yang anda suka. So nanti kacang ni pun dia akan hancur sendiri. So lepas ni kita akan tutupkan dan biarkan dia merenih dulu. Jadi saya gunakan api kecil saja. Setelah 20 minit macam tu, kita tengok balik kacang pul ni. Kacaukan lagi sebab tak nak dia melekat kat bawah tu. Again kepekatan dia terpulang Kalau rasa suka yang cair sedikit, jadi tambah je lah air. Saya suka yang tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Sebab ada setengah orang buat yang terlalu cair.
Pada saya lah terlalu cair. Okey, akhir sekali taburkan garam secukup rasa dan juga gula. Okey, dan kacaukan. Okey, pada sesiapa yang tak tahu, just in case, kalau siapa yang tak tahu, kacang pul ni memang makanan yang terkenal dari Johor. Okey, kalau tak ada PKP ni, boleh je ke JB layan kacang pul kat sana, memang sedap. Tapi sebab PKP ni jadi terpaksa lah kita masak sendiri. Okey, kacang pul kita dah siap. So, kacang pul ni dia sedap digandingkan dengan telur mata dan roti bakar. Jadi kita sambung dulu goreng telur ni. Okey, untuk makluman semua, resepi kacang pul yang saya buat ni cukup untuk makan 10 ke 12 orang. Okey, dan kalau seorang dapat sebiji telur, jadi kena goreng lah banyak-banyak. Alright. Dan pada saya suka dia telur kuning dia cair. Alright. Untuk roti pula, kalau ada toaster, boleh gunakan toaster saja. Kalau tak ada, kita boleh bakar secara manual macam ni lah. Bakar kasih dia garing macam tu. Kedua-dua belah sekali pastikan dia garing. Okay. Kalau nak sapukan sedikit butter atas roti ni pun boleh. Tapi saya tak prefer sapu sebab rasa muak kalau sapu butter lagi. Okay, sekarang masa untuk plating. Jadi cedokkan kacang pul ke dalam mangkuk. Okay, kemudian kita taburkan condiments kita ni, macam bawang, daun ketumbar, cili potong. Oh ya, dan juga limau kasturi yang dah dibelah dua tadi. Okay, masa ambil video ni saya lupa nak letakkan limau kasturi tu. Okay. Right, dan kemudian apa lagi? Kita letakkan telur dekat atasnya. Dan akhir sekali dengan roti bakar. Okay. Dah siap. Senang je. Okay, inilah hasilnya. Menarik kan? Sebab warna dia kontras. Hai, makan roti bakar dengan kacang pul. Sedap. Okey semua, saya nak sambung makan dengan sahabat saya ni. Okey, kacang pul ni memang sedap kalau kita hidangkan waktu pagi juga pun boleh layan. Okey, dia menu yang berat dengan dagingnya, rotinya, telurnya dan sayur-sayur yang kita letak tadi. Okey, siapa-siapa berminat bolehlah mencuba resipi ni ya. Okey semua, selamat mencuba. Bye.